Saya jemput Tuan Pang Hock Leong Labis. Masih timbalannya ni Petua. Soalan Labis nombor 3. Ya. Keterjaminan makanan peranan bersama, inilah jawapan soalan ketiga. Tuan yang dipertua, nilai import agro makanan pada tahun 2018 adalah sebanyak 46,21 ringgit Malaysia bilion. Pada tahun 2019 adalah sebanyak 51,42 bilion. Manakala pada tahun 2020 telah meningkat kepada 55,43 bilion yang terus meningkat 14,7% kepada 63,59 bilion pada tahun 2021 dan mencecah 75,54 bilion pada tahun 2022. Kawalan pengimportan bahan mentah makanan ke dalam negara dari aspek keselamatan biosecurity menerusi langkah-langkah sanitari dan phytosanitary SPS dilaksanakan oleh jabatan-jabatan dasar di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yaitu Jabatan Pertanian TOA, Jabatan Perkhidmatan Veterina TBS dan Jabatan Perikanan TOF berdasarkan jenis komoditi yang diimport. Sementara itu, kawalan kemasukan dan pemeriksaan pematuhan syarat-syarat pengimportan di pintu masuk negara dilaksanakan oleh jabatan di bawah KPKM juga, yaitu Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS. Antara tindakan kawalan yang dilaksanakan bagi mengawal kemasukan tumbuhan, haiwan serta produk hasilannya adalah seperti berikut. Pertama, menyediakan syarat import berdasarkan analisis risiko perosak bagi tumbuhan serta analisis risiko penyakit bagi daging, ikan serta hasilannya. Yang kedua, menyediakan protokol import haiwan atau produk haiwan ke atas negara pengekspor bergantung kepada analisis risiko yang telah dilaksanakan. Ketiga, menetapkan keperluan permohonan permit import IP bagi memastikan pengimport dan pengekspor mematuhi syarat import yang ditetapkan. Menetapkan keperluan sijil phytosanitasi bagi tumbuhan dan hasilannya, sijil kesihatan veteriner bagi haiwan ternakan dan hasilannya, serta sijil kesihatan ikan bagi ikan dan hasilannya. Menetapkan keperluan pensijilan amalan pertanian baik dan pendaftaran ladang bagi sumber ladang yang mengeluarkan tumbuhan atau produk tumbuhan yang diimport. Melaksanakan pengauditan ke atas dokumen Good Manufacturing Practices GMP dan Hazard Analysis Critical Control Point HACCP serta pengauditan abattoir dan logik pemprosesan luar negara bagi memastikan sumber daging dan hasilannya mematuhi piawaian SPS dan diberakukan halal oleh JAKIM. Menjalankan pemeriksaan dokumen fizikal dan pensampelan di pintu masuk oleh MAKIS dan melaksanakan kuarantin selepas masuk post-entry kuarantin bagi tumbuhan, haiwan dan ikan yang berisiko tinggi. Langkah-langkah ini diambil bersesuaian dengan jenis komoditi yang diimport berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa seperti Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Akta Binatang 1953, Akta Perikanan 1985, Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan 2011, serta akta-akta dan peraturan lain yang berkaitan bagi melindungi industri pertanian negara dan menjamin keselamatan bahan mentah makanan yang diimport selamat digunakan oleh pengguna di dalam negara. Kegagalan pematuhan oleh syarikat pengimport boleh dikenakan tindakan perundangan di bawah Akta 728 mengikut kesalahan yang dilakukan oleh pengimport. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Labis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang cukup jelas. Jadi soalan teman saya adalah ini. Apakah inisiatif jangka pendek dan jangka pandang yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan jaminan sekuriti makanan di negara kita ini dengan memberi fokus kepada pengeluaran domestik komoditi asas dan juga seterusnya untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber import bagi keseluruhan komoditi makanan di negara kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Labis atas soalan yang agak panjang. So, antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KPKM adalah seperti berikut. Yang pertama, kita nak memperkasakan pengeluaran ikan makanan melalui aquaculture yang menyasarkan pengeluaran aquaculture berbanding perikanan tangkapan pada nisbah 60/40. Sasaran pengeluaran aquaculture bagi tahun 2023 adalah sebanyak 480,000 tan metrik. Yang kedua, perluasan penternakan secara feedlot dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan lembu berdaging untuk mencapai tahap sara diri SSA sebanyak 50%.
pada tahun 2030 seperti yang dinyatakan dalam dan 2.0. Selain itu, berbagai strategi turut dirangka daripada aspek pengeluaran, di mana kementerian akan memantapkan pusat kuarantin swasta untuk menampung tambahan import lembu hidup, serta mengenal pasti pemain industri yang berkebolehan tinggi untuk diperkembangkan ke satu tahap yang lebih baik. Lepas itu kita ada juga melaksanakan program Smart Sawah berskala besar, Smart SPB, yang menyasarkan peningkatan purata hasil padi per hektar daripada 3,5 tan metrik kepada 7 tan metrik dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 melalui berbagai kaidah pelaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan sebagainya. Kalau kerau. Terima kasih. Melihat kepada peningkatan import makanan, saya ingin minta penjelasan daripada Menteri. Tidak adakah satu kajian untuk melihat ataupun meletakkan satu target, sebab peningkatan import terlalu tinggi, seolah-olah kerajaan tidak boleh ataupun tidak meletakkan sasaran untuk mengurangkan kadar import ini. Terima kasih. Okey, untuk jawab soalan yang berhormat, kalau kita setakat kita lihat kepada daripada nilai yang import itu, memang dia menunjukkan satu kadar peningkatan. Tetapi apabila kita mengkaji secara dalam, untuk setiap jenis subsektor ini, dia tak semestinya melambangkan peningkatan dari segi kuantiti. Kerana ini bergantung juga kepada faktor lain, seperti kenaikan kata tukaran wang asing, terutamanya terhadap USD, dan juga harga bahan mentah pun juga meningkat, dan juga harga logistik juga meningkat dalam 2 tahun yang lalu ini. So maksud dia apa yang nilai yang kita nampak yang meningkat ini kan tak semestinya melambangkan kuantiti makanan ini. Kita semakin bergantung kepada import, dan kita memang selalu ada kajian di sini. Inilah yang butiran di mana yang untuk subsektor lain-lain seperti sayur-sayuran, tanaman, padi dan juga daging, berapakah jumlah nisbah peningkatan dari segi nilai import dan juga berbanding dengan nilai kuantiti. Terima kasih. Boleh kongsi maklumat dengan saya? Saya jemput Tuan Haji Muhammad Islahuddin bin